Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid, apa khabar? Diharapkan sihat semua di samping keluarga tersayang. Okey, hari ini bersama saya Cikgu Suparman, kelas Pendidikan Islam tahun 2, bidang akidah. Tajuk dia Malaikat yang Setia. Okey, Malaikat yang Setia. Okey, muka surat 67. Buka buku teks muka surat 67. Siapa malas saya rotan. Jom murid-murid belajar bersama-sama. Buka buku teks muka surat 67. Jom kita belajar. Okey murid-murid, malaikat yang setia. Tajuk dia malaikat yang setia. Siapa tahu nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat? Okey, hari ni kita nak bincang tentang, kita nak belajar tentang nama-nama malaikat. Okey, yang wajib kita tahu dan juga tugas-tugas malaikat. Okey, tengok aktiviti yang murid jalankan dalam buku teks tu. Tugas diberi sebagai ketua, sampaikan wahyu kepada Nabi, boleh berubah pelbagai rupa, cuba teka siapakah ini. Dia main teka-teki. Siapa malaikat yang boleh berubah pelbagai rupa, sampaikan wahyu kepada Nabi? Ada seorang pelajar terjawab, Jibril. Okey, malaikat Jibril, tugas dia ialah menyampaikan wahyu kepada Nabi. Okey, malaikat Jibril tugas dia menyampaikan wahyu kepada Nabi. Okey, tengok bawah tu. Bagaimanakah para malaikat menjalankan tugas mereka? Okey, jom kita tengok nama-nama malaikat dan tugas-tugas mereka. Okey, tengok dulu. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Okey, manusia diciptakan daripada tanah, jin ataupun syaitan diciptakan daripada api. Ini beza di antara manusia, jin dan malaikat. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Tidak berjantina, tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, mempunyai tugasan yang pelbagai. Okey, ada yang menurunkan rezeki, ada yang mencatat amalan baik, ada yang mencatat amalan buruk, ada yang menyoal mayat dalam kubur. Okey. Sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, malaikat ni tak pernah dia melawan perintah Allah, dia selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Dalil dia Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, ni dalil dia. Info, tengok bilangan malaikat yang terlalu, bilangan malaikat terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada 10 sahaja. Okey, memory, jom kita tengok nama-nama malaikat yang wajib diketahui dan tugas-tugas mereka. Yang pertama, malaikat Jibril, tugas dia menyampaikan wahyu kepada Nabi daripada Allah. Allah turun kepada malaikat Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi. Okey, yang kedua, Mikail. Mikail tugas dia menurunkan hujan dan rezeki. Awak tengok hujan turun, itulah tugas malaikat Mikail. Yang ke bawah tu Israfil. Bukan Israel, Israfil. Tugas dia meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Israel, siapa yang meninggal tu, malaikat Israel lah yang datang mencabut nyawa. Bila Israel datang memanggil, matilah seseorang tu.
Seterusnya bawah warna pink, Raqib. Malaikat Raqib ni maksud tugas dia mencatat amalan baik. Siapa buat amalan baik, malaikat Raqib lah yang akan catat. Sebelah dia malaikat Atid mencatat amalan buruk. Siapa yang buat amalan-amalan jahat, malaikat Atid akan catat. Okey, bawah sekali Ridwan menjaga syurga. Malaikat Ridwan tugas dia menjaga syurga. Okay, siapa nak dapat masuk syurga, bertuahlah dia. Dia akan jumpa malaikat Ridwan di muka pintu syurga tu. Akhir sekali malaikat Munkar menjaga neraka. Dan seterusnya bawah sekali Munkar dan Nakir menyoal orang mati di dalam kubur. Okay, tengok tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Tindakan, kita tengok contoh apa jadi. Jibril, kita akan serta membaca Al-Quran. Israel menziarahi orang yang sakit supaya kita boleh ingat kepada kematian. Israfil bersikap sederhana dalam kehidupan. Mikail sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Okay, itu tu. Munkar dan Nakir menziarahi kubur. Bila kita selalu ingat malaikat Nakir ni, kita akan selalu menziarahi kubur. Okey, Raqib sentiasa melakukan kebaikan. Sebab kita tahu kita buat baik, malaikat Raqib akan catat amalan baik kita tu. Okey, seterusnya Atid menjauhi dosa dan maksiat. Sebab kita tahu malaikat Atid ni tugas dia mencatat orang-orang yang buat jahat, mencatat orang yang suka buat maksiat, benda-benda yang tidak baik. Akhir sekali Ridwan dan Malik berusaha untuk menjadi ahli syurga, menghindari perbuatan ahli neraka. Sebelum masuk syurga, kita akan jumpa dengan malaikat Ridwan. Siapa yang masuk neraka, dia akan jumpa dengan malaikat Malik yang bengis mukanya. Ada satu ustaz bagi tahu, malaikat Malik ni rupa dia, kita tengok je kita boleh pensang. Okay, macam mana rupa kita tak tahu je. Okey murid-murid, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa siapkan tugasan dalam buku aktiviti muka surat 67, 69 dan 70. Macam biasa, siapkan tugasan, hantarkan tugasan kepada saya. Okey murid-murid, boleh start, boleh mula belajar, boleh tengok buku teks ataupun berpandukan kepada video pembelajaran yang saya bagi pada hari ini. Jom kita tengok latihan dalam buku aktiviti. Muka surat 67, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Contoh, malaikat dicipta daripada angin. Salah, kan? Okey, seterusnya. Sebelah isikan nama malaikat mengikut tugas. Contoh, tugas malaikat Jibril ke Raqib ialah menyampaikan wahyu. Jibril menyampaikan wahyu. 70 tugas malaikat. Tulis nama-nama, tulis tugas-tugas malaikat di bawah tu. Contoh, malaikat Raqib tugas dia mencatat amalan baik. Tu contoh. Okey murid-murid, macam biasa like, share dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.